Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada murid-murid tahun 2 Cemerlang dan 2 Pintar ya. Selamat perkenalan kepada murid-murid 2 Pintar. Kenal cikgu kot. Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan menggantikan Cikgu Sharifah Nur Hayati ya untuk kelas 2 Pintar. Sebab Cikgu Sharifah Nur Hayati sedang mencuti bersalin. Jadi untuk sementara waktu ni cikgu akan take over untuk menggantikan dia dan cikgu akan cuba ajar kamu bahasa Melayu dengan kita belajar sama-sama lah seperti mana yang kita belajar dengan berpintar. Pertama sekali terima kasih cikgu ucapkan kepada ibu bapa ataupun ahli keluarga kamu lah yang membantu untuk menguruskan pembelajaran kamu dan menyediakan peralatan, menyediakan telefon dan laptop kepada anak-anak pada pagi ini ya. Terima kasih sangat-sangat ya. Jom kita teruskan dengan pembelajaran kita pada pagi ini ya, dengan sambungan yang hari itu ini adalah bahagian yang kedua, iaitu masih lagi dalam tajuk kata nama. Objektif pembelajaran kita juga masih sama, iaitu diharap murid dapat memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks. Kemudian murid dapat membina ayat menggunakan kata nama. Itu adalah objektif pembelajaran kita. Tarikh hari ini ialah 22 hari bulan Februari 2021. Peribahasa kita pada hari ini ialah anak emas. Anak emas. Apa maksud anak emas ya murid-murid? Anak emas ini bermaksud adalah orang yang disayangi. Biasanya kita gunakan anak emas ini kepada orang yang disayangi lah, orang yang disukai lah ya. Contohnya kalau dekat dalam kelas kamu ada cikgu matematik misal kata yang mengajar kamu, dia suka kepada ataupun dia sayang kepada salah seorang daripada kamu, dia akan gelar kamu sebagai anak emas lah. Ataupun di dalam keluarga anak yang paling disayangi ke apa. Tapi taklah semua ibu bapa sayang semua anak. Cikgu yakin sebab cikgu sendiri pun macam tu. Cikgu sayang semua anak-anak cikgu. Walaupun anak cikgu baru seorang. Cikgu sayang anak cikgu nanti. Persediaan untuk hari ini, cikgu minta murid-murid untuk sediakan alat tulis. Sudah pasti kena ada pensel pemadam pembaris. Kemudian buku tulis bahasa Melayu penulisan. Macam biasa murid-murid, kalau tidak ada buku tulis tak mengapa, boleh gunakan buku tulis yang sebelum ni pun tak apa. Tidak ada masalah. Kemudian buku teks bahasa Melayu untuk kamu rujuk lah. Buku teks ni sebenarnya kita akan gunakan untuk kelas yang akan datang untuk hari ini. Dan sebelum ni kita hanya memahamkan dahulu apa yang dimasukkan dengan kata nama. Kalau bahagian satu kita fokus kepada kata nama am. Untuk bahagian yang kedua ini kita akan lebih beri tumpuan kepada kata nama khas ya. Seperti kata nama am, kata nama khas juga mempunyai kumpulan-kumpulan yang tertentu lah. Biasanya dia mempunyai 5 kumpulan. Tetapi cikgu fokuskan kepada 4 kumpulan dahulu, iaitu benda, kumpulan benda, kumpulan kata nama khas manusia, kumpulan tempat dan kumpulan haiwan. Maksudnya ada 4 kumpulan bagi kata nama khas. Mari kita tengok satu persatu kumpulan bagi kata nama khas. Yang pertama ialah benda. Contoh kata nama khas benda ialah ni, apa dia ni? Kalau kamu sebut apa? Laptop kan? Laptop tu apa? Komputer riba. Kalau komputer riba itu adalah kata nama am. Tapi kalau jenama bagi komputer riba itu, contohnya MacBook Pro ataupun MacBook ataupun Asus Vivo. Nama komputer riba itu kita gelarkan dia sebagai kata nama khas. Dan kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Mesti ingat. Contoh ayat bagi perkataan ini. MacBook itu berwarna putih. MacBook itu berwarna putih. Contoh yang kedua.
Kereta. Ini siapa tahu kereta ni? Kereta ni BMW M2. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris lah, BMW M2 lah. Contoh ayat, ini kereta BMW M2. Okey. Jenama kereta ini disebut sebagai kata nama khas. Ataupun dekat Malaysia ni, contoh, Proton Saga. Ataupun Pro 2 Kelisa, Pro 2 Myvi. Itu semua kata nama khas. Ditulis dengan huruf besar. Yang ni sebab nama kereta ni semua dia memang ditulis dengan huruf besar. Jadi semua ditulis huruf besar. Macam Proton. Proton. P tu huruf besar. P yang di depan saja. Pro 2 Myvi. Huruf di depan saja huruf besar. Sebab dia kata nama khas. Dia merujuk kepada, dia terus merujuk kepada kereta itu. Contohnya kalau Myvi, Myvi lah. Kalau kamu sebut kereta saja, tidak tahu kereta apa. Kereta Myvi ke, kereta Kelisa ke, kereta apa tak tahu kan. Okay. Jadi kata nama khas ni, dia merujuk terus kepada sesuatu benda. Dia lebih spesifik. Okey, yang seterusnya. Kata nama khas bagi benda. Samsung Galaxy. Ni nama bagi telefon bimbit. Contoh ayat dia. Ayah ada sebuah telefon bimbit Samsung Galaxy. Okey. Ayah mempunyai telefon bimbit berjenama Samsung Galaxy lah. Kalau telefon bimbit itu adalah kata nama am. Okey. Telefon bimbit apa pun kita tak tahu. Tapi kalau dia cakap telefon bimbit Samsung Galaxy, itu adalah kata nama khas. Samsung Galaxy itu kata nama khas. Sebab dia terus memberitahu telefon itu adalah telefon Samsung Galaxy. Dia merujuk kepada satu benda. Okey. Okey. Mari kita tengok kata nama khas bagi manusia pula. Okey, yang pertama ialah Samad. Samad ini nama orang. Kalau sebelum ni, ini apa dia? Ayah. Ayah itu kata nama am. Sekarang ialah Samad. Terus kepada nama ayah tu. Nama ayah adalah Samad. Nama ayah saya ialah Samad. Samad itu kata nama khas. Maksudnya, nama orang ialah kata nama khas. Tak kisahlah nama apa. Samad ke, atau Ibrahim ke, siapalah. Ali ke, itu adalah kata nama khas. Okey, selain tu, kata nama khas bagi manusia, selain daripada nama, gelaran orang itu. Contohnya, Cik Yam. Contohlah, nama dia Mariam. Tapi orang panggil dia Cik Yam ataupun Puan Yam. Ini adalah gelaran dia. Itu pun kita sebut dia sebagai kata nama khas. Contoh ayat, Cik Yam suka warna kuning. Cik Yam itu adalah kata nama khas. Yang ketiga, kata nama khas manusia. Ni nama orang. Macam tadi juga, nama orang. Fatin. Contoh ayat dia, Fatin ada 2 orang adik. Okay, yang seterusnya, gelaran bagi dia. Pak Ali. Nama dia Ali, tapi gelaran dia orang panggil Pak Ali kan. Gelaran pun kita sebut dia sebagai kata nama khas bagi manusia. Okay. Baju Pak Ali berwarna biru. Contoh ayat dia, baju Pak Ali berwarna biru. Yang seterusnya, jom kita tengok kata nama khas bagi tempat. Kenal tak ni? Dekat mana tempat ni? Ya, ini adalah Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2. Contoh ayat dia, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2. Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2. Ini adalah kata nama khas. Nampak tak? Ditulis dengan huruf besar di hadapan dia. Sekolah, S huruf besar. Kebangsaan, K huruf besar di depan. Pulau, P huruf besar di depan dia. Indah, I huruf besar di depan dia. Sebab ini adalah kata nama khas bagi tempat. Tadi kita sudah tengok benda. Lepas tu kita sudah tengok manusia. Sekarang kita tengok tempat. Kata nama khas bagi tempat. Contoh yang kedua bagi kata nama khas tempat ialah Masjid Zahir. Kalau dia tulis masjid saja, boleh jadi banyak masjid. Dia secara secara umum. Masjid. Masjid tu kata nama am. Tapi kalau kita bagi nama masjid tu Masjid Zahir ataupun
Masjid Sungai Masjid Kampung Sungai Kembung ataupun Masjid Kampung Pinang. Nama masjid tu kita sebut dia sebagai kata nama khas. Kalau contoh yang cikgu bagi ni, Masjid Zahir. Contoh ayat dia, atuk selalu solat di Masjid Zahir. Okey. Bukan atuk minta maaf salah tu. Okey, Masjid Zahir itu adalah kata nama khas. Okey. Kata nama khas bagi haiwan pula. Jom kita tengok. Okey, yang pertama, kucing itu berwarna oranye. Kucing tu berwarna jingga, okey? Okey, kalau jingga biasanya kamu gelar kucing tu Oyen. Si Oyen. Kamu panggil dia si Oyen. Itu adalah contoh gelaran bagi kucing, contoh gelaran bagi haiwan. Jadi Oyen tu ialah si Oyen itu ialah kata nama khas bagi kucing. Okey? Contoh ayat dia, si Oyen suka menggigit orang. Si Oyen suka menggigit orang. Bahaya kucing ni ya. Okay, yang seterusnya, nama yang diberikan kepada haiwan ni. Contohnya Uncle Mutu, dia bela seekor anjing dan dia bagi nama anjing ni Cody. Bahasa Inggeris lah tu, Cody. Okay, nama Cody tu adalah kata nama khas bagi haiwan. Cody suka bermain pada waktu pagi. Merujuk kepada anjing ni lah. Anjing ni suka bermain pada waktu pagi. Okey, dan yang seterusnya kata nama khas bagi haiwan yang terakhir, ini gambar katak tapi gelaran yang digunakan oleh katak. Kalau murid-murid tahu, kalau murid-murid pernah tengok cerita Didi and Friends kan? Pernah tengok Didi and Friends. Dalam Didi and Friends tu, salah seorang kawan dia bernama Tatak. Tatak itu adalah gelaran bagi haiwan katak. Ialah kata nama khas lah bagi haiwan. Contoh ayat dia, Tatak ialah kawan baik Didi. Tu cikgu letakkan gambar tatak, di bawah tu adalah gambar Didi. Itu adalah gelaran. Okey, faham semua? Okey. Itu saja yang kita belajar hari ini. Cikgu harap kamu faham apa itu kata nama khas dan cikgu harap kamu ingat apa itu kata nama am yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Untuk aktiviti pada pagi ini, okey, ingat ada dua untuk apa kerja kamu. Yang pertama, kamu kena buat aktiviti ini. Aktiviti ini semua murid kena buat tahun 2 cemerlang dan tahun 2 pintar. Cikgu minta kamu buat aktiviti ini, tulis di dalam buku nanti. Salin balik apa yang tertera di slide ni. Salin balik, kemudian kamu tulis dalam buku kamu nanti. Semua kena buat ini. Yang kedua nanti akan ada tugasan. 2 saja kamu buat. Aktiviti 1, yang kedua tugasan. Okey, tugasan selepas ni cikgu akan terangkan. Okey. Tengok aktiviti dulu. Semua murid dikehendaki membuat aktiviti ini. Nyatakan kumpulan bagi perkataan tersebut sama ada kata nama am atau kata nama khas. Cikgu ulang. Nyatakan kumpulan bagi perkataan tersebut sama ada ianya kata nama am atau kata nama khas. Cikgu dah bagi beberapa frasa dan perkataan kat sini kan. Cikgu dah bagi contohnya, cikgu bagi itik, ataupun cikgu bagi basikal kat sini, warung Pak Ayub, bilik mandi, Jaafar, masjid, sang kecil dengan pensel stabilo. Okey. Perkataan-perkataan ini kamu kena kelaskan, kamu kena tulis di bawah ni. Ini perkataan ni apa? Contoh dia yang pertama, itik. Cikgu dah tulis contoh dekat situ. Itik ialah kata nama am haiwan. Itik kata nama am haiwan. Kalau yang kedua, basikal. Cuba kamu bagi tahu cikgu, basikal ini ialah kata nama apa? Kata nama am atau kata nama khas? Ya. Selepas kamu dapat tahu dia kata nama am, kemudian kamu nyatakan ia dalam kumpulan mana? Ya, benda. Jadi basikal, kamu tulis itu jawapan dia, kata nama am, benda. Okey? Faham? Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh mesej kepada cikgu. Hantar gambar ni dan mesej kepada cikgu, tanya macam mana sepatutnya buat benda ni kan. Tapi cikgu rasa ramai yang faham Contoh yang ketiga, warung Pak Ayub. Kamu beritahu dia kata nama apa? Kata nama am ataupun khas. Kemudian kumpulan apa? Sama juga bilik mandi, Jaafar, masjid, sang kancil, pensel stabilo dan sebagainya. Okey? Ini aktiviti yang pertama. Okey, tugasan. Tugasan cikgu bahagikan kepada dua lah. Tugasan yang pertama ni untuk kelas 2 cemerlang.
Tugasan yang kedua selepas ni adalah untuk kelas 2 pintar. Untuk 2 cemerlang, ramai yang selalu tanya cikgu kan, bila lah cikgu nak guna modul ni? Minta maaf, bukan cikgu tak mau guna, tapi sebenarnya modul ni akan digunakan mengikut kepada kesesuaian ataupun selepas kita mempelajari tajuk yang ada di dalam modul inilah. Contohnya dalam modul ini dia ada kata nama. Dia ada pasal kata nama. Maksudnya sebelum kita belajar kata nama, tak boleh buat lagi lah kan. Tapi dah kita belajar, baru kita boleh buat. Okey, sekarang kita dah belajar kata nama am dan kata nama khas. Untuk tahun 2 cemerlang, kamu buat ini lah. Kamu guna modul yang cikgu bagi ni. Okey, dah tulis nama, tulis kelas. Okey, kemudian kamu buka muka surat 4 dan 5. Muka surat 4 dan muka surat 5. Okey. Buat soalan nombor 1 hingga 17. Okey. Untuk 2 pintar, sebab memandangkan kamu belum dapat modul ni lagi kan, ataupun sebabkan kamu baru lagi saya ambil, jadi tak sempat cikgu nak bagi modul kepada kamu. Okey. Kamu akan ini tugasan untuk kelas 2 pintar. Kamu akan kelaskan perkataan berikut kepada kumpulan kata nama yang betul. Macam mana nak buat ni cikgu? Okey, senang saja ya. Dekat bawah ni kamu kena salin Semua ni kamu kena salin di dalam buku. Di dalam buku. Selepas kamu buat aktiviti tadi, kamu salin yang ini tugasan ini pula di dalam buku Contoh dia. Okey, kamu tengok perkataan yang cikgu bagi dekat atas yang warna hijau ni, dalam kotak berwarna hijau dalam petak ni. Kamu tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perkataan di dalam petak hijau. Okey, kamu akan tengok perkataan ini adalah kata nama am ataupun kata nama khas. Contoh yang pertama, kereta. Kereta itu kata nama am. Tulis semula kereta di dalam kata nama am di bawah. Yang kedua, selangor. Selangor ialah kata nama khas. Sebab tengok tu perkataan tu. Huruf pertama pun ditulis dengan huruf yang besar. Jadi, selangor diletakkan di dalam kumpulan kata nama khas. Tulis di dalam petak kata nama khas. Senang saja kan? Okey. Nanti, selepas dah siap semua tugasan, kamu hantar gambar kepada cikgu. Nanti tunggu. Cikgu akan wujudkan satu channel di dalam Telegram. Saya harap ibu bapa minta bantuan untuk kita install untuk kita masukkan Telegram ke dalam telefon. Tak kena bayar pun. Kita just install saja Messenger tu. Nanti saya buat channel. Masuk dalam channel tu. Channel tu hanya kita gunakan untuk menghantar tugasan saja. Boleh Untuk kelas ke apa saya akan masukkan dalam grup WhatsApp. Tapi untuk menghantar tugasan murid-murid, boleh hantar di dalam channel Telegram yang akan cikgu wujudkan insya-Allah pada hari ini. Minta maaf, ini adalah rakaman awal yang cikgu buat sebab cikgu berada di kawasan di Sarawak, kawasan yang internet tak berapa okey. Sekarang ni pun cikgu tengah mencari kawasan yang okey. Dan bila-bila masa saja internet boleh putus dan hilang. Okey, jadi itu saja tugasan untuk 2 pintar. Maksudnya 2 pintar akan buat aktiviti yang tadi tu, yang pertama tadi tu. Okey, aktiviti yang ni. Okey, ini aktiviti ni semua akan buat. Kelas 2 cemerlang dan 2 pintar akan buat aktiviti ni. Ditulis di dalam buku. Kemudian, yang ini 2 cemerlang saja buat. Modul PDPR, muka surat 4 dan 5, soalan 1 hingga 17. Okey, dan yang ini adalah 2 pintar saja yang akan buat. Iaitu, kelaskan perkataan berikut kepada kumpulan kata nama yang betul. Maksudnya 2 pintar akan tulis 2 kali lah. Dalam buku. Yang kelas 2 cemerlang akan salin satu aktiviti dalam buku dan satu lagi tulis di dalam modul. Jawab soalan yang ada di dalam modul. Okey, itu saja untuk kelas pada hari ini. Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Terima kasih jika ada sebarang soalan yang boleh yang ingin diajukan, boleh mesej saya secara peribadi. Kalau berkesempatan, cikgu akan reply. Cikgu pun masih lagi terkandas di Sarawak. Doakan cikgu dapat balik ke Semenanjung cepat mungkin untuk berjumpa dengan kamu semua. Memandangkan sekolah pun akan buka tak lama lagi. Cikgu pun tak sabar nak berjumpa dengan anak-anak murid cikgu ni. Sebab kita belum lagi berkenalan ni. Okey, jadi kalau ada apa-apa, boleh mesej cikgu secara peribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.